Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini, hari yang indah, kita boleh berkumpul bersama-sama bersekutu secara online. Mari ibu-ibu, saya mengajak kita semua saat ini, terlebih dahulu kita bersaat teduh sejenak. Di dalam kehidupan kita, pasti ada begitu banyak hal yang kita khawatirkan. Bahkan kekhawatiran, ketakutan itu tidak memandang usia. Berapapun usia kita, Bapak Ibu, pasti ada ketakutan tertentu, ada kecemasan tertentu yang terkadang itu terus-menerus ada di dalam hati dan pikiran kita. Tapi hari ini, marilah kita bawa semua ketakutan itu kepada Sang Juru Selamat kita. Sebab kita punya Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang selalu mengerti isi hati kita, kehidupan kita, dan tidak akan pernah dibiarkannya anak-anaknya berjalan di dalam ketakutan sendirian. Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib bagi kita, Dia juga yang akan memerdekakan kita dari segala ketakutan kita, dari segala kecemasan kita. Yesus ingin agar kita menjadi umat pemenang, anak-anaknya yang merasakan sukacita surgawi. Bagaimana kita merasakan hal itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Yaitu dengan cara Yesus Kristus yang senantiasa memegang erat tangan kita. Karena itu, mari kita merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Selama ini, apakah hidup kita sudah dekat dengan Yesus Kristus? Apakah kita merindukan relasi dengan Yesus Kristus itu setiap hari dalam hidup kita? Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita nyanyikan sebuah lagu ini, Engkau alasan ku hidup. Katakan kasih-Mu Yesus yang mengubah hidup. Kasih-Mu mengubah hidup. Engkau memilihku, Engkau memilihku, Engkau selamatkan hidup. Semua karena cinta.
bila dapat hidup tanpa-Mu. Kami butuh Tuhan, Engkau pegang erat tangan kami. Bahkan sekalipun terkadang kami beranjak menjauh daripada Engkau, kami butuh Engkau Yesus yang senantiasa memegang erat tangan kami, sehingga hidup kami Tuhan boleh senantiasa di jalan-Mu Tuhan. Hidup kami boleh terjaga aman di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah Engkau yang memberkati Tuhan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. 主内的姐妹们，再一次的平安。 Ya, hari ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. 今天我们还是要继续听神的话语， Firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15. 就是从希伯来书第2章14到15节。 Mari kita sama-sama membaca dan memperhatikan kedua ayat ini. 我们来看，我们注意我们的圣经节。 Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. 就是而你既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。 Ya, jika saya bertanya kepada ibu-ibu sekalian, apakah ibu-ibu takut dengan yang namanya kematian? 假如我问姐妹们，是否我们害怕关于这个死亡？ Secara jujur kita pasti akan menjawab iya, takut sekali dengan yang namanya kematian. 诚实来说，我们每个人都会说我害怕死亡。 Bukan hanya ibu-ibu, tetapi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. 不单单姐妹们，而是所有的人，包括先生们也一样。 Apakah kamu takut mati? Pasti dalam hati sangat takut. 假如有人问到你怕死吗？当然，我们内心里面第一个反应就是我害怕。 Nah, dalam Ibrani ini juga kita bisa melihat konteks di mana ada pembaca surat Ibrani pada waktu itu. Sebenarnya mereka takut juga dengan yang namanya kematian. 所以我们来看这个，当时希伯来教会的会友们对这个死亡问题也会觉得害怕。 Bahkan dikatakan di ayat 15 tadi bahwasanya ada orang yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya terhadap maut. 我们来看15节，在那些一生因怕死而成为奴仆的人。 Maka hal pertama yang perlu kita pahami adalah setiap orang itu pasti takut dengan yang namanya kematian. 所以我们可以理解的，每一个人当然害怕死。 Hanya saja level ketakutan seseorang terhadap kematian itu mungkin bisa berbeda-beda. 而每个人的害怕感是不相同的。 Ada yang sedikit takut, ada yang takut, ada bahkan yang sangat takut menghadapi kematian. 有的人稍微害怕，有的人害怕，有的人特别的害怕死亡。 Nah, orang yang sangat takut ini bahkan bisa mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya. 这个非常害怕死亡的人，他的这个害怕感能够影响他的一生所有的这个生活的层面。 Nah, contoh dari kehidupan orang yang takut sekali dengan yang namanya kematian ini ada beberapa. 这里有几个例子，对死亡非常害怕的人。 Ada orang yang mengatur pola makanannya itu sangat ketat sekali dan harus sangat higienis semuanya. 有的人把他的这个食物，把它调整得非常的bersih. 清洁，还有非常的有营养。 Pokoknya setiap kali makan harus selalu cuci tangan dan tidak boleh sedikit ada kotor pun di tangannya. 所以他变成有一个洁癖，只要吃什么，他都要洗得很清洁，无论是手，无论是用餐具。 Memang secara medis ini hal yang bagus, Ibu. 当然，照医学来说，这是非常好的。 Tapi ada orang yang berlebihan sampai sayur semuanya dicuci, ada yang cuci pakai sabun dan semuanya itu kan merespon ketakutan yang sangat berlebihan. 但是有的人因为得了这个洁癖，所以很过分的来对待这些关于清洁这个问题。 Lalu ada juga orang yang jarang keluar rumah, jarang menggunakan alat transportasi, maunya di rumah aja.
有的人因为害怕，不敢坐公交，或者是不敢坐这个公共的这些公交，只 Kira-kira 愿意在家里而已。 kira-kira kenapa bisa seperti ada orang seperti itu, ibu-ibu? 那姐妹们，为什么会有这样的问题呢？ Ya mungkin ada orang yang memang senang menikmati hidupnya di rumah. 也许有的人很享受，只要在家里他就觉得很享受了。 Tapi juga saya menemukan ada orang yang sengaja mengurung dirinya di rumah karena mereka takut berada di luar rumah. 但是有一些人宁愿在家里关注自己，因为他害怕跟外面有接触。 Mereka takut kalau misalnya mereka naik sepeda motor, mereka terjatuh lalu dilindas mobil. 他们害怕，假如我骑单车的话，可能被汽车闪到，我会受伤。 Mereka takut mungkin kalau bawa mobil, lalu tiba-tiba suatu saat ada kecelakaan dan tertabrak. 也许我驾车的话，可能有意外，我又受伤了。 Ada juga mereka yang takut naik pesawat karena setiap kali naik pesawat mungkin takut di dalam pikirannya itu pesawatnya akan jatuh dan bisa meninggal. 他们也害怕坐飞机，因为他怕这些空难，然后他就害怕，总归就是害怕死亡。 Dan orang-orang yang terlalu takut seperti ini akhirnya memutuskan untuk diam di rumah saja. 所以害怕这些的结果，他就只想自己在家里而已。 Tapi tahukah saudara kalau orang yang diam di rumah pun tidak terlepas dari namanya risiko kematian. 但是姐妹们，纵然我们只在家里，也不免去这些可能临到我们的灾害。 Mungkin ibu-ibu yang orang Medan itu pasti tahu lah ya, ada kejadian di mana pesawat jatuh di Polonia waktu itu dan bahkan menabrak orang-orang yang tinggal di rumah tersebut. 我们是否记得曾经在梅兰发生一件事，就是一架飞机从上面直接的撞到那个当地的居民的家里，那间家里的人都死亡了。 Jadi sebenarnya dimanapun kita berada, risiko yang bisa menyebabkan kematian itu selalu ada di sekitar kita. 所以无论我们在哪里，这个死亡的这个威胁到处都可以有的。 Ada begitu banyak ketakutan dan bahkan ada yang sampai takut dan tunduk terhadap kuasa kegelapan atau kuasa gaib. 有的人害怕到他降服于这些黑暗的势力。 Tahun 2010 adalah tahun yang sangat saya ingat, ibu-ibu. 姐妹们，在2010年是我自己非常记得这一年， Karena pada tahun tersebut orang tua saya membeli sebuah rumah dengan 3 kamar dengan harga yang sangat murah. 因为当时我的父母买了一间房子，当时以当时的价格，有3间房间是非常便宜的。 Dengan luas rumah itu 7 kali 17 meter hanya seharga 100 juta rupiah pada waktu itu. 当时我父母只花了100条，就是可以买到7乘17这么宽广的房子。 Alasan kenapa harga rumah tersebut dijual dengan sangat murah adalah karena pemilik sebelumnya itu takut dengan kondisi rumah tersebut yang angker. 为什么可以买到这么便宜的房子呢？因为当时这个卖主他害怕这间家里有这些不明物件的这个家里，所以他就很便利的把它售出手了。 Dan di dalam rumah tersebut awalnya itu ada altar datuk, rumah datuk seperti itu. 当时这间家里面有一个所谓的大豆的这个祭坛，他们拜大豆的地方。 Pemilik sebelumnya itu selalu memberikan sesajen secara teratur kepada persembahan datuk itu supaya tidak diganggu. 所以这个老的屋主常常就有放一些贡品，每到时刻都放这些贡品，让这个大豆可以保护他们的家。 Tetapi walaupun pemilik sebelumnya selalu rajin memberikan sesajen kepada altar datuk tersebut, ternyata pemilik sebelumnya itu sampai diganggu terus katanya sampai meninggal. 但是纵然他们很殷勤的给了这些贡品，但是这个所谓的黑势力的，在这个家里的黑势力，同样搅扰着他们，一直到这个主人去世了。 Saya pun tidak tahu apakah dia meninggal karena diganggu oleh roh jahat atau dia meninggal orang tersebut karena memang orang tersebut tidak pergi ke dokter untuk mengecek kesehatannya. 我当时不晓得，因为他是在被这个邪灵所搅扰，或者是因为他身体上的不健康，但是他没有到医生那里求问，以至于他去世了。 Hanya respon pertama ketika saya dan orang tua saya memasuki rumah tersebut memang kelihatan sangat angker sekali.
我的第一个，我跟我的父母第一个印象踏入这个家里的时候，是的有一些的恐怖一点。 Lalu papa saya itu dengan iman, dia mengatakan ini altar datuk ini kita harus hancurkan. 我的父亲以满满的信心说：“这个拿豆的坛，我们一定要把它弄掉，把它粉碎掉。” Saya yang waktu itu masih anak kecil kelas 1 SMA, saya melihat iman dari kedua orang tua saya ini. Mereka berdoa sendiri dan kemudian papa saya mengambil palu kemudian sendiri menghancurkan altar datuk tersebut. 我当时只是个高中生，我亲眼看到目睹我的父母以信心，就是借着耶稣的名字，用一个锤子把这个小小的坛把它打碎了。 Kebanyakan orang mungkin ke dalam situasi tersebut akan memanggil orang pintar atau dukun mungkin untuk menghancurkan atau mengusir hal-hal tersebut. 当然，普通的人会请一些的叫做能人，把这个拿豆的坛把它拆除，或是把它清理掉。 Tetapi saya salut dengan iman orang tua saya bagaimana hanya di dalam nama Tuhan Yesus kedua orang tua saya itu dengan iman mengusir dan menghancurkan semua hal-hal berhala tersebut. 但是我非常敬佩我的父母的信心，只是借着奉主耶稣的名，就用锤子把这个小坛子把它打碎了。 Setelah dihancurkan, ada orang berkata kalau altar datuk tersebut dihancurkan dan tidak diberikan sesajen, maka makhluk gaib tersebut itu akan mengganggu, membalas dan bahkan mendatangkan malapetaka. 有的人告诉我们说，你们就这样打碎是不行的，你一定要用公平把它送出去，要不然的话，这个邪灵会加倍的搅扰你们。 Tapi orang tua saya tidak menggubris semua hal itu dan hanya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 但是我的父母一点都不相信这些，但是他只相信在基督里的耶稣的名。 Setelah altar datuk tersebut dihancurkan, malah nyatanya rumah tersebut menjadi rumah yang semakin damai, harmonis dan tidak angker lagi. 当这个坛子被除去的时候，这个家里变得非常的明朗，变成的非常的和谐，非常的安宁。 Dari hal ini saya mempelajari bahwa banyak orang itu memiliki ketakutan yang luar biasa, apalagi ketakutan terhadap kuasa kegelapan, karena orang tersebut tidak ada Yesus di dalam hidupnya. 所以我就觉悟到，当一个人在没有理由不断的害怕的时候，特别是对这些邪灵害怕，是因为他们内心里面，他们生活上没有主耶稣。 Sementara kita yang hidupnya dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus, di mana Kristus ada di dalam hati kita, kuasa kegelapan itu sendiri yang harus takut kepada kita. 而我们成为相信跟随主耶稣的人，成为信徒，圣灵在我们里面，这些邪灵看到我们是他们要避开我们，不是我们要避开他们。 Inilah hebatnya iman kita di dalam Yesus Kristus, ibu-ibu. 所以这就是在主里面的信心，这样的有能力的信心。 Dan semakin kesini saya memikirkan alasan setiap orang takut menghadapi kematian, itu sebenarnya adalah karena mereka memikirkan eksistensinya atau keberadaannya setelah kematian. 所以我们总归，我们害怕死亡，有的人害怕死亡，就是他怀疑他死亡以后他存在在哪里。 Bahkan orang ateis atau orang yang tidak beragama sekalipun, mereka takut dengan kematian. Mereka memikirkan setelah mati ini saya ada atau lenyap begitu saja. 所以对于无神论者，他们也有一个怀疑：当我去世了，我这个我是存在还是永远消灭了？ Bahkan di dalam kehidupan umat beragama, ketakutan terbesar setiap umat beragama adalah setelah meninggal masuk surga atau neraka. 对有信仰的人，同样也会有一些的怀疑：我去世以后，我的灵魂是上天堂还是下地狱呢？ Mungkin sebagian kita jawab ragu-ragu. 也许我们一部分的人会以怀疑的心态来回应这个问题。 Sebagian kita mungkin bilang yakin masuk surga, tetapi masih takut dengan yang namanya menghadapi kematian. 有的人很肯定的说：“我一定上天堂。”但是他心里面还是怀疑，他其实还是害怕死亡。 Padahal firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Kristus Yesus yang telah mengalahkan maut. 圣经里面明确告诉我们，主耶稣基督已经打败了死亡的权势。 Dan setiap kita yang percaya kepadanya juga akan mengalahkan maut dan tidak perlu takut lagi terhadap maut. 而且我们成为相信的人，我们也要确信的，我们同样胜过了这个死亡。 Jadi kehidupan yang sehat sebagai orang Kristen seharusnya
tidak lagi diperhamba oleh rasa takut akan kematian. 所以成为跟随主的信徒们，我们应该要有这个前病，我们不再害怕死亡的毒钩。 Di sini jangan salah konteks ya, karena saya tidak bilang oh kita sama sekali tidak takut mati. 我们不要误解了这一段，就是我们不是说我们不害怕这个死亡。 Kalau misalnya kita sakit parah atau rasanya sakit mulai berat, kita kan juga ada rasa takut dan harus segera berobat ke dokter. 就是当我们有疾病的时候，我们同样也会害怕，所以我们又会找医生，找一些的出路。 Ya, ini rasa takut yang wajar dan manusiawi. 这是人性里面应该有的这些害怕。 Tapi ketika kita terlalu takut sampai takut mati, sampai respon kita itu terlalu berlebihan, 但是假如我们害怕到我们的反应是超过平常的事的话， atau seperti yang saya contohkan tadi, sampai ada orang yang terlalu takut dengan namanya kuasa kegelapan, takut kuasa kegelapan itu bisa membunuhnya. 就好像刚才我说的，有的人甚至害怕到他这个邪灵可以把他的生命夺去这样， Nah, itu adalah ketakutan yang tidak normal. 这是不正常的害怕感。 Orang Kristen yang beriman tidak boleh ada rasa takut yang berlebihan. 一个有信心的基督徒是不可以有超过平常的害怕感。 Nah, jadi saat ini kita merenungkan sepanjang saya menjadi orang Kristen, apakah saya sudah menjadi orang Kristen yang sehat, yang dewasa, yang tidak lagi takut dengan yang namanya kuasa kegelapan maupun maut? 这么久来，我们自称成为信徒，我们是不是有这样的害怕感？无论是对待死亡，无论是对待这些灾害或者其他的。 Jika saudara sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen tetapi masih begitu takut dengan yang namanya kematian, kuasa maut, berarti kita perlu mempertanyakan iman kita. 假如我们这么久来已经是自认成为基督徒，但是对死亡这件事还是害怕到不得了，那我们要自问我们的信心是怎么样的？ Maka hal kedua yang perlu kita pikirkan tadi setelah kita memahami setiap orang takut mati, hal kedua yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana cara bebas dari rasa takut akan kematian. 第二样我们要学习的，我们怎么样除去这些害怕感呢？ Sebenarnya kuncinya hanya satu, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 它的钥匙只有一个，就是我们相信主耶稣，仅仅这样而已。 Nah, sekarang masalahnya percaya yang bagaimana? 那问题是我要怎么样相信呢？怎么样的信心呢？ Karena kalau cuma dibilang percaya, firman Tuhan bilang iblis pun percaya kepada Tuhan Yesus dan takut kepada Tuhan Yesus. 假如说相信而已，其实魔鬼也说他害怕主耶稣，他害怕神。 Nah, maka kita dalam konteks sebagai orang Kristen, iman percaya kita, percaya Yesus yang bagaimana? 那成为基督徒，我们这个信心是要怎么样的信心呢？ Nah, kita harus benar-benar percaya dengan iman kita bahwa Yesus dalam inkarnasinya telah menjadi sama dengan kita sebagai manusia sejati. 所以成为基督徒，我们一定要确信主已经道成肉身，跟我们一样是有这个人的身体。 Lalu kita juga harus percaya akan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu telah mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. 而且我们同样要确信，主耶稣为我们上到十字架而死，他的死亡已经战胜了魔鬼的死亡。 Dan kita harus benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu telah mengalahkan kuasa maut. 同样的，我们要确信，从死里复活的主，同样也胜过了死亡的毒钩。 Maka ketika hidup kita ada di dalam Yesus Kristus, kita juga akan merasakan hal tersebut, yaitu kita akan mengalahkan kuasa maut bersama-sama dengan Yesus. 所以在主里面，我们生活在主里面的人，我们要有信心。同样的，我们已经胜过了这个死亡的毒钩。 Lalu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, bukan berarti hidup kita selesai begitu saja. 姐妹们，成为信徒，我们的生活不是说这样就完了。 Oh, saya percaya Yesus, seminggu sekali datang ke gereja sudah cukup. 我已经是信徒了，我一个星期到教会一次就可以了。 Oh, setiap seminggu sekali ditambah hari Rabu komisi wanita sudah cukup. 还有，我每个星期到教会，我星期三参加姐妹会已经足够了。 Saya katakan tidak cukup, ibu-ibu. 姐妹们，我告诉你，确实不够的。 Iman percaya kita itu harus dibarengi dengan relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan Yesus. 我们的信心是基于我们跟主耶稣的
关系。 Oleh karena itu hal ketiga yang perlu kita perhatikan dari firman Tuhan hari ini adalah penting sekali untuk berelasi dengan Tuhan Yesus. 所以今天的信息的重要点，同样的就是我们与神要有好的关系， Berelasi dengan sangat intim dengan Tuhan Yesus. 就是与主耶稣有非常亲密的关系。 Mengapa demikian? Karena di dalam firman Tuhan tadi dikatakan hanya Yesus saja yang mampu membebaskan orang yang diperhamba oleh rasa takutnya akan maut. 刚才我们念的经节15节，就是只有主可以释放那一生因怕死而成为奴仆的人，只有主耶稣可以。 Jadi ibu-ibu bisa membayangkan orang yang tidak berelasi dengan Kristus Yesus, bagaimana dia bisa bebas dari maut. 所以姐妹们，我们可以想一想，一个与主耶稣关系不好的人，他怎么可以免去这样的害怕感呢？ Apalagi orang yang sama sekali menolak dan tidak mau menerima Tuhan Yesus. 特别是那些拒绝神也不愿意接受神的人，他怎么办呢？ Bagaimana mungkin orang tersebut bisa bebas dari maut? 那怎么可能这个人可以免去这样的这个死亡呢？ Bahkan yang ada orang yang di luar Kristus akan merasakan ketakutan yang sangat mendalam ketika ajalnya mau menjemput. 有的在基督以外的人，非信徒，当他们要去世的时候，他们会感觉到非常的害怕。 Ada satu cerita yang saya dengar akhir-akhir ini dari keluarga jauh. 最近我听到一个我远亲的一个故事， Di mana pas dulu masih muda orang tersebut ini meminta atau membuat perjanjian dengan Satan supaya dirinya bisa sukses dan kaya raya. 就是这个人年轻的时候，他与撒旦有一个合约，有一个，就是他们有一个合约，希望这个撒旦可以给他财富。 Saya tidak tahu di mana dia membuat perjanjian. 我不晓得他们从哪里有这样的沟通， Nah, tapi memang kehidupan keluarga tersebut tiba-tiba menjadi sangat sukses dan kaya raya sekali. 但是这个人因为借着这个魔鬼的势力，他变成了非常的富有。 Namun ketika menjelang ajal, ketika orang tersebut hampir mau mati, 但是这个人当他在最后的岁数要去世之前， nah dikatakan bahwa orang yang membuat perjanjian ini sangat susah sekali proses matinya. 他这个人因为有魔鬼有业的这个人要去世的时候非常的困难。 Hampir setiap hari ketika detik-detik orang tersebut mau meninggal, selalu terkejut dan kaget seolah-olah melihat sesuatu. 他要在他最后的岁数这几天里面，他每天每次都会吃惊的非常吃惊的看到，好像看到有某些东西。 Bahkan sampai orang tersebut berteriak ketakutan menyebut semua nama dewa, semua nama Tuhan dari semua agama. 这个人害怕到把所有宗教里面的人物，或者是他们自称为神的名字都叫出来了。 Tetapi yang tidak disebut oleh orang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. 但是这个人唯一没有称呼的就是主耶稣的名。 Jadi semua nama Tuhan, nama dewa orang tersebut sebut untuk mengusir mungkin makhluk-makhluk tersebut, tetapi dia tidak menyebut Tuhan Yesus sama sekali. 这个人把所有宗教里面的人物或者他们所谓的神的名字意义都拿出来，想要赶这个魔鬼，但是他忘了，他没有称主耶稣基督的名。 Setiap hari terus-menerus seperti itu. 每天不断的受这样的折磨， Dan akhirnya dikabarkan kalau orang tersebut akhirnya meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan, yaitu ketika di jalan dilindas oleh kendaraan. 最后这个人的这个寿终的时候是非常的可怕，就是因为他有一些事情出去被汽车撞死了。 Bukankah hal ini sebenarnya menjadi satu pikiran juga bagi kita? 这不是成为一个我们应该要思想的吗？ Ketika nanti kita akan mendekati ajal kita, siapa yang menjemput kita? 当我们要临终的时候，谁来迎接我们呢？ Ini yang paling membuat semua orang takut. 这是所有人最害怕的。 Bahkan sebenarnya ini bukan hanya untuk orang-orang tua atau orang-orang lanjut usia. 这个问题不是针对着年纪老迈的人， Untuk setiap kita, untuk saya juga memikirkan akan hal tersebut. 对所有的人都有这样的想法，特别是尤其是我还这么年轻。 Karena ada pepatah yang mengatakan lebih baik kita memikirkan hari ini seolah-olah adalah hari terakhir kita hidup
因为有一句话告诉我们，我们要把今天当成是我们最后一天在世界上的日子， Sehingga kita akan menjalani hidup ini dengan dedikasi yang lebih baik dan lebih luar biasa. 那就会让我们好好的经营今天的生活。 Nah, kembali ke tadi, ketika kita akan meninggal atau ketika kita sudah meninggal, siapa yang menjemput kita? 接下来我们要问的就是，当我们去世以后，谁迎接我们，谁领我们？ Sebenarnya jawabannya sudah jelas di dalam Alkitab. 其实答案在圣经里面很明确的告诉我们， Jika selama hidup kita di dunia ini, kita bergaul intim dengan Tuhan Yesus, 就是当我们活在世界上的时候，我们与主有深交的话， maka kita tidak perlu takut lagi dengan yang namanya kematian. 那我们就不会害怕这个叫做死亡的。 Karena sudah pasti Tuhan Yesus sendiri juru selamat yang akan menjemput kita. 切实的、明确的告诉我们，只有我们的救赎主耶稣，他亲自来迎接我们。 Mengapa bisa demikian? 为什么会这样呢？ Ya karena selama di dunia ini saja kita sudah berelasi intim dengan Tuhan Yesus, 我们在世界上的时候，我们与主的关系已经这么密切了。 maka di dalam kekekalan pasti kita akan semakin berelasi intim lagi dengan Tuhan Yesus. 那何用说在永恒里面，我们与神的关系更要融洽，更要亲密。 Dan saya beserta saudara-saudara yang percaya berelasi dengan Tuhan Yesus akan menikmati kerajaan surga selamanya di kerajaannya yang kekal. 所以我与弟兄姊妹们，在主里面的弟兄姊妹们，我深信有一天，我们与主一同在天国里一起会享受生活。 Tetapi jika selama hidup ini kita tidak dekat dengan Tuhan Yesus, 但是，假如在现今的生活当中，我们与主都没有深交的话， mungkin kita hanya beribadah karena rutinitas, 我们因为习惯性的只是来做礼拜而已， tidak memiliki kerinduan untuk berdoa, bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, 没有一个即刻沐浴、思念向主，接着祷告来说话，或者是读经， atau bahkan ada yang sudah Kristen tetapi bermain-main dengan kuasa kegelapan untuk mendapatkan benefit kekayaan jasmani. 或者自称为基督徒了，但是与这是邪灵还有关系，希望可以借着邪灵的力量让他成为富有。 Maka sudah dipastikan orang yang jauh dari Kristus seperti ini akan menderita ketika ajal menjemput. 当然，这样的人在他临终的时候，一定会害怕谁来迎接他。 Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, 所以，亲爱的姐妹们， firman Tuhan sungguh begitu penting sekali bagi kita. 神的话语对于我们来说是非常重要的。 Di dalam Yesus Kristus, 在主里面， tidak ada hal apapun yang perlu kita takutkan. 我们不再需要害怕，无论是什么事， Bahkan maut pun tidak perlu kita takut. 甚至对死亡，我们也不用害怕， Karena Yesus Kristus 因为主耶稣基督 yang telah disalibkan dan bangkit bagi kita, 被钉十字架，而且死了，为我们而复活了。 Dialah satu-satunya juru selamat kita yang akan memerdekakan kita, 他是唯一我们的救主，可以让我们得释放的主， yang akan membebaskan kita dari ketakutan akan kematian, akan maut. 就是把我们从这个害怕死亡的奴仆里，我们可以得释放了。 Oleh karena itu kita perlu terus-menerus berdoa dekat kepada Tuhan Yesus. 所以我们可以一定要接着祷告，与我们的神有亲密的关系。 Dan seperti lagu yang kita nyanyikan tadi di awal, Yesus pegang erat tanganku. 就是刚才我们所唱的那首诗歌，神紧紧握着我的手。 Umat pilihan Tuhan, terkadang kita seolah-olah mau melepas tangan Tuhan, tapi Yesus tidak pernah melepas tangan kita. 成为神的子民，有时候我们很想把我们的手从神的手中放下，但是神主耶稣从来没有放下，他握着我们的手。 Saya tidak tahu apa ketakutan yang mungkin dihadapi ibu-ibu saat ini. 我不晓得我们当中姐妹们到现在，你有些什么是你觉得害怕的？ Tapi percayalah apapun yang kita takutkan sekarang ini, 但是你要相信，无论现在我们害怕面对什么， baik itu sakit, penyakit, keluarga atau apapun, 可能是疾病，可能我们家庭里面有一些的问题，无论是什么， percayalah ada Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, yang selalu memegang erat tangan kita. 我们要相信，我们有一位救赎主耶稣基督，他常常紧握着我们的手。 Bahkan terkadang kita pikir seolah-olah saya mau lepas tangan saya, tapi Yesus tidak pernah melepaskan tangan kita.
有时候我们疲惫了，想我要放下这双手了，但是主耶稣从来没有一刻放下他握着你的手。 Mengapa Yesus selalu memegang erat tangan kita, ibu-ibu? 姐妹们，为什么主耶稣这样紧紧地握着我们的手呢？ Karena kita telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal dan kita adalah miliknya. 因为我们是属他的，是用他宝贵的血赎回来的。 Hidup kita bukan lagi milik kita sendiri. 我们的生活，我们的生命不是属于我们自己了。 Biarlah keyakinan ini bisa membuat kita semakin percaya diri di dalam jalani hidup kita. 所以借着这样的信心，我们可以与他一起走过我们现今的生活。 Inilah iman yang sehat, iman yang teguh. 这就是坚固的信心，健康的信心。 Bukan kita yang takut terhadap maut, tetapi maut yang harus takut terhadap kita. 我们不用怕死亡，而是这些死亡、这些恶势力怕我们。 Karena Yesus Kristus telah mengalahkan maut. 因为主耶稣基督已经胜过了死亡。 Amin, ibu-ibu. 姐妹们，你阿们吗？ Ya, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita bersatu di dalam doa. 我们今天就学习到这里，我们来做一个结束祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan terus-menerus menguatkan dan meneguhkan iman kami Tuhan. Kami tahu sebagai manusia tetap saja ada hal-hal yang membuat kami merasa takut, membuat kami merasa gentar Tuhan. Tapi biarlah Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini boleh menguatkan kembali iman kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, ketika kami merasa takut, kami membawa ketakutan itu kepadamu di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa memohon biarlah kuasa Kristus, penyertaan Kristus Yesus yang senantiasa menyertai kehidupan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk merasakan dan menyadari Tuhan bahwasanya sebagai anak-anak Tuhan ada tangan Yesus yang memegang kami erat-erat Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, setiap kali kami merasa takut akan kematian, biarlah kami boleh memandang salib Yesus, bahwasanya di atas salib itu Yesus Kristus telah mati dan bangkit bagi kami, mengalahkan maut bagi kami. Oleh karena itu biarlah kami tidak lagi hidup diperhamba oleh rasa ketakutan akan maut, apalagi akan kuasa kegelapan. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami adalah umat-umat pemenang yang telah mengalahkan kuasa maut juga. Tolong kami Tuhan, berkati ibu-ibu Komisi Wanita di Gereja Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar ini, agar kami boleh menjadi ibu-ibu yang semakin hari semakin berkemenangan, semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Yesus Kristus. Dan biarlah tubuh jasmani kami mungkin boleh semakin merosot, tapi tubuh rohani kami Tuhan, iman kami Tuhan, semakin hari boleh semakin berakar kuat, bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin。 Ya, shalom ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. 平安，姐妹们，愿神祝福我们每一位。